Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi saya harap audionya jelas. Jika tak jelas, minta bantu message untuk maklumkan saya ya. Dan saya meminta maaf kerana live saya hari ini agak lambat sedikit. Baik, kita sudah sedia maklum ya, bahawa Perhimpunan Agung UMNO yang berlangsung baru-baru ini telah ada satu usul yang dibangkitkan oleh pihak yang dikira sebagai berkait sama ada secara langsung atau tidak langsung dengan Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan. Itu yang saya dimaklumkan lah. Dan beliau telah mengusulkan agar jawatan Presiden dan Timbalan Presiden UMNO tidak dipertandingkan atau dicabar pada pemilihan UMNO. Baik, untuk makluman anda, pemilihan UMNO wajib diadakan 6 bulan dari tarikh pilihan raya umum ke-15. Maknanya pilihan raya umum ke-15 19 November. Jadi pada bulan Mei ya, 19 Mei kot ya, sebelum atau pada tarikh itu pemilihan UMNO wajib diadakan. Jadi Zahid sudah memberitahu bahawa pemilihan UMNO akan diawalkan mungkin bulan Mac. Okey. Saya pun dulu beritahu itulah yang akan terjadi. Tetapi memandangkan mahkamah sekarang kes Zahid ni ada penangguhan dan dikatakan ada tarikh-tarikh baru tambahan yang perlu diadakan dan juga ada penangguhan. Jadi atas dasar itu tidak lagi akan ada keputusan kes seperti yang dijangkakan pada bulan Mac atau April. Maknanya keputusan kes Zahid ni lambat lagi. Okay. So Zahid ada masa. Maknanya kalau dulu dia nak cepat buat pemilihan UMNO sebelum kes dia diputuskan, sekarang dia boleh tunggu sehingga tempoh maksimum, iaitu pada bulan Mei sebelum adakan pemilihan UMNO. Okey. Jadi dalam pemilihan UMNO ni sudah ada usul tidak pertandingkan jawatan Presiden dan Timbalan Presiden. Itu kita sedia maklum ya dalam PAU. Malangnya usul ini tidak berperlembagaan. Bila saya kata tidak berperlembagaan, saya merujuk kepada perlembagaan UMNO ya, bukan perlembagaan persekutuan. Jadi tidak berperlembagaan kerana apa jua keputusan PAU tidak boleh atasi perlembagaan UMNO. Maknanya jika satu keputusan dibuat tetapi ia tidak menepati atau melanggar perlembagaan parti, maka keputusan itu tidak sah atau sekadar satu cadangan sahaja. Maknanya jika mana-mana ahli mencalonkan diri bagi jawatan Presiden atau Timbalan Presiden, bukan hanya mereka tidak melakukan apa-apa kesalahan, mereka tidak boleh diambil tindakan. Tetapi ada juga pihak yang ingin mencabar usul dalam perlembagaan UMNO, dalam usul PAU ini. Now, cabaran ini adalah dari dua sudut. Satu adalah hakikat bahawa memang tidak boleh halang sesiapa dari cabar. Kerana menurut perlembagaan UMNO, pemilihan UMNO perlu dilakukan 3 tahun sekali. Dan bila kita sebut pemilihan, automatik kita tahu untuk memberi orang pilihan, maka orang lain ada hak, mesti ada hak untuk bertanding sebab orang boleh pilih ya. Tambahan pula, perlembagaan memberi hak jelas kepada ahli-ahli aktif untuk menjadi calon, dan tidak ada sebarang syarat lain yang boleh membawa maksud dalam keadaan tertentu ahli boleh dihalang. Tidak ada syarat lain yang memberi kuasa kepada mana-mana platform lain, sama ada PAU ke MKT ke mana-mana individu ke presiden ke siapa ke, untuk meluluskan mana-mana usul yang boleh menghalang ahli dari bertanding. Jadi dari sudut perlembagaan, usul itu sudah salah kerana intipati usul itu yang ingin menghalang orang daripada bertanding jawatan Presiden pun sudah salah. Okey. Tapi dari satu sudut lagi, cara usul itu dibangkitkan atau diusulkan itu juga melanggar protokol. Ya, kerana perlembagaan parti untuk memajukan usul tersebut dalam keadaan ianya dimajukan pada PAU
atau dengan cara ianya telah dimajukan dalam PAU, ialah mesti menepati syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ini tidak dipenuhilah. Jadi saya tak perlu masuk panjang lebar babak itu. Saya rasa anda boleh membacanya di dalam media. So pendek kata, ianya tidak dipatuhi dan perkara ini telah dibangkitkan oleh UMNO Alor yang hari ini telah membuat laporan kepada PAU. Jadi satu laporan telah dibuat, satu bantahan telah difailkan, dan secara sah kini perkara ni akan disiasat oleh ROS. Jadi saya ada sumber yang berkait dengan ROS yang telah memaklumkan kepada saya setelah kami meneliti, sebab itu live lambat, setelah kami meneliti perkara-perkara berkait dengan ROS sendiri dan juga Perlembagaan UMNO, bahawasanya usul yang telah dimajukan pada Perhimpunan Agung UMNO tidak sah dari kedua-dua sudut, iaitu sudut cara ianya telah diusulkan, melanggar perlembagaan, dan intipati usul itu sendiri atau apa yang diusulkan melanggar perlembagaan. Dan saya difahamkan ROS tidak cenderung memihak atau membantu Zahid. Itu saya difahamkan. Sama ada benar atau tidak saya tidak tahu, tapi saya difahamkan tidak cenderung membantu Zahid. Kerana kes ini dianggap clear cut, memang nyata. Ianya melanggar. Jadi ROS semestinya akan membuat keputusan sama ada usul ini sah atau tidak. Sekalipun ROS tidak membuat keputusan dan pemilihan UMNO diadakan, dan andai kata ada orang cabar Zahid, contohnya Khairi Jamaluddin ke Hishamuddin Hussein ke siapa ke, kemudian disebabkan mereka mencabar Zahid, maka mereka diambil tindakan, kononnya ianya melanggar ketetapan PAU, maka perkara itu boleh juga disiasat oleh ROS. Dan saya beri contoh, sekiranya UMNO mengambil tindakan terhadap saya beri contoh sahaja, Hishamuddin melawan Zahid jawatan presiden, kemudian UMNO mengambil tindakan terhadap Hishamuddin, dan perkara ini juga dimajukan kepada ROS, dan setelah siasatan didapati UMNO telah melanggar perlembagaan dengan mengambil tindakan terhadap Hishamuddin, contoh. Ini boleh membawa implikasi besar terhadap UMNO, termasuk pengharaman UMNO. So, bukan hanya boleh dibuat laporan seperti mana yang telah dibuat oleh UMNO Alor bagi mengkaji semula keputusan usul yang dibangkitkan. Sekiranya ROS belum habis siasatan, contoh, dan diadakan pemilihan UMNO, dan kemudian ada orang cabar Zahid dan orang itu diambil tindakan, itu pun boleh disiasat oleh ROS. Dan sekiranya didapati UMNO telah langgar perlembagaan, banyak perkara yang mungkin, tindakan yang mungkin, yang paling drastik UMNO boleh diharamkan. So itu sahaja pencerahan saya hari ini. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.